Assalamualaikum, selamat pagi. Berita TVS jam 7 pagi berikut antara tumpuan jam ini. Majlis Raja-Raja memberi sokongan kepada langkah kerajaan untuk meningkatkan tata kelola bagi membersihkan negara daripada amalan rasuah. Tamasya Sukan Olimpik Istimewa Sarawak yang ke-7 akan diadakan di Miri pada 23 hingga 24 November tahun ini. Baik, sebelum meneruskan berita TVS jam ini, kita ikuti terlebih dahulu perkongsian dari Bilik Berita bersama Regina Lee. Silakan Regina. Baik, terima kasih rakan setugas Amira Shawel di studio. Saya Regina Lee dan pada pagi ini saya akan kongsikan perkembangan berita yang terdapat di laman web www.tvsarawak.my. Jadi untuk perkembangan berita yang pertama, Sarawak pemain unik pemangkin kepada tenaga peralihan serantau. Sarawak diakui memainkan peranan penting dalam memangkin industri peralihan tenaga di rantau Asia. Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia, Elsa Terry turut memuji usaha berterusan kerajaan negeri dalam membangunkan tenaga hijau. Menurut beliau, Sarawak mempunyai peranan unik untuk dimainkan terutamanya dalam usaha peralihan tenaga dan dalam pada masa itu Elsa turut berkongsi intipati bagi membincangkan kerjasama dalam bidang semikonduktor, pembangunan tenaga hijau dan peralihan tenaga. Ujar beliau lagi, dalam masa yang sama, pihaknya turut berbincang mengenai isu keselamatan serantau bagi memastikan rantau ini selamat dan aman. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak Datuk Batinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada Khamis. Difahamkan kunjungan hormat itu merupakan kunjungan hormat julung kali Elsa Terry sebagai Pesuruhjaya Tinggi British ke Malaysia sejak memegang jawatan itu pada Ogos tahun lalu. Beliau menggantikan Charles Hay yang telah berkhidmat sejak tahun 2019. Baik itu perkembangan berita yang terdapat daripada Wisma Bapa Kuching. Seterusnya, legenda bola sepak Beckham menghangatkan pelancaran AMGFP. Kehadiran ikon bola sepak Inggeris David Beckham pada program Adidas Bola Sepak Wanita Malaysia AMGFP menggamitkan suasana pelancarannya yang berlangsung di Kelab Diraja Selangor, Bukit Kiara pada Khamis. Beckham yang berusia 48 tahun itu berada di ibu negara bagi melancarkan pameran The World of the Predator yang memaparkan sejarah 30 tahun kasut bola sepak direka jenama sukan Adidas di sebuah pusat beli bola di The Exchange TRX Mall pada petang Khamis. Terdahulu, beliau yang juga bekas bintang Manchester United meluangkan masa untuk beramah mesra dengan peminat kira-kira sejam serta terlibat menjalani latihan bersama peserta yang menyertai program AMGFP itu. Beliau turut memberikan kata-kata motivasi kepada peserta sebelum berbesar hati menandatangani autograf ke atas barangan seperti jersey, kasut bola selain sempat bersuah-foto bersama peminat yang hadir. Ujar beliau berasa seronok berada di sini dan sangat teruja dapat berada di Kuala Lumpur dan dia telah menjadi penyokong terbesar bola sepak wanita sejak beliau berpindah ke Los Angeles yang terletak di Amerika Syarikat. Pada Rabu, ikon bola sepak Inggeris itu mencuri perhatian netizen apabila memuat naik gambarnya di laman rasmi Instagramnya dengan berlatar belakangkan menara berkembar Petronas dan gambar tersebut telah meraih 1 juta likes seperti yang dapat dilihat di
di sini. Baiklah, sekira itu sahaja perkembangan yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Untuk perkembangan berita-berita selanjutnya, kita terus bersama dengan rakan tugas Amirah Syawel di studio. Silakan Amirah. Baik Regina, kita beralih ke berita yang pertama. Ahli Dewan Negara Berdari Sarawak diingatkan agar sentiasa menjaga dan mendahului kepentingan Sarawak. Ahli Dewan Negara Dato' Ahmad Ibrahim memaklumkan dalam pertemuan bersama Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Premier Sarawak itu turut menawarkan nasihat sekiranya perlu sebagai rujukan. Ahmad berkata pihaknya sedia memainkan peranan penting dalam menjaga kepentingan Sarawak seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63. And if we ever need assistance from the legal team, kita akan merayu dengan pejabat YAB Premier dan akan SAG office akan menolong. Yeah, because certain constitutional law kita ni we are not well versed. Jadi we need assistance. Yeah, the translation and things like that, interpretation. Selain itu, Ahmad yang merangkap Ketua Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Batu Kawal memberitahu tujuan kunjungan hormat tersebut adalah untuk memohon peruntukan bagi kawasannya. Kunjungan hormat itu juga bertujuan untuk menyatakan penghargaan kepada Abang Johari atas pelantikan Senator Orang Ulu pertama Michael Mujahlihan yang telah mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara pada 11 Disember 2023. Diura Teknologi Sendirian berhasrat untuk membawa teknologi konkrit hijau ke Sarawak bagi terus bangunkan dan membentuk masa depan industri hijau di Bumi Kenyalang. Pengarah urusan Diura Teknologi Sarawak Sendirian Berhad Syahrir Iman Suib berkata, teknologi konkrit hijau tersebut mampu menggalakkan kelestarian alam sekitar. It's called Ultra High Performance Concrete, which is a grade 150 concrete. Other than giving cost saving, time saving, and also much less manpower in constructing various infrastructure like bridges. Tambahnya, teknologi itu merupakan satu produk hijau yang mampu menggalakkan kelestarian alam sekitar. Our UHPC technology also equally important. It promotes environmental sustainability and is a certified green product. Syahrir ditemui selepas membuat kunjungan hormat ke atas Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Khamis yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi pembinaan hijau baharu itu. Tamasya Sukan Olimpik Istimewa Sarawak yang ke-7 akan diadakan di Miri pada 23 hingga 24 November tahun ini. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, tamasya sukan itu akan diadakan selaras tamatnya para sukma yang turut diadakan di Sarawak tahun ini. Jelasnya keputusan jenis sukan yang akan dipertandingkan di Tamasya Sukan Olimpik itu akan dibuat selepas mesyuarat di Bintulu April kelak. Di bawah Special Olympic yang ditekankan ialah berani mencuba. Let me win. Or if I cannot win, let me be brave enough in the attempt. Makna yang ditekan ialah keberanian untuk mencoba. Of course, if they can win, that's so much better. So ini berbeza sedikit, Special Olympic dengan yang lain-lain. The attempt itself itu sudah merupakan satu kemenangan. Berani untuk mencoba. Beliau berkata demikian pada sidang media Sukan Olimpik Istimewa Sarawak di Pusat Agip Sibu pada Khamis. Terdahulu, beliau yang juga merupakan pengerusi Olimpik Istimewa Sarawak turut mempengerusikan mesyuarat penganjuran tamasya sukan tersebut. Datuk Seri Fatimah turut menyerahkan cek projek kecil luar bandar MRP kepada Olimpik Istimewa, Chapter Kuching, Sibu, Miri dan Olimpik Istimewa Sarawak. Setiap organisasi tersebut menerima dana berjumlah RM5,000 untuk mereka mengadakan aktiviti masing-masing. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Saribas yang tidak lagi dilantik semula ke jawatan itu diseru agar terus menabur khidmat bakti kepada masyarakat setempat. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Raziz Hitam berkata, pengalaman luas dimiliki mereka dalam mengurus komuniti kampung sepanjang berkhidmat
amat bernilai untuk manfaat komuniti yang terlibat. Kepada ketua kaum yang bakal bersama, saya mohon kerjasama anda juga untuk terus bersama membantu kita dalam pembangunan kampung, Mahpanjang dan sebagainya. Dan boleh bagi kerjasama pandangan ataupun nasihat kepada pengganti-pengganti. Kita open, kita terbuka. Modak ketua orang putih, no hard feeling. Janganlah sila dia anu besar. Anu nak makan. Selalu dia biar lah. Itu kakak nak. Jadi saya berjaga. Kita sik ke mana-mana juga. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas berkata demikian ketika berucap pada Majlis Jasa Mudi Kenang Anjuran Kelab Kebajikan KMKK Saribas di Dewan Millenia Debak pada Khamis. Turut hadir ke majlis berkenaan ialah Pegawai Tadbir Daerah Kecil Debak Muhammad Hafiz Kipli dan kesemua ketua kampung dan tuai rumah di Dun Saribas. Terminal pertukaran kru Lembaga Pelabuhan Miri Impact yang baru dibina bakal ditingkat keyakinan pelabur dan beri manfaat pada umum. Pengerusi MPA yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang berkata pihaknya berusaha memenuhi keperluan sedia ada untuk manfaat umum. I think the completion of this building is a clear manifestation of Miri Ports Authority commitment in providing excellent service to its customers, not only in meeting the needs and aspiration of customers, but also to the people around here. And because I was able to understand this cafeteria is open to members of the public. So I'm sure those who are going offshore will benefit from this. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian pembukaan pejabat dan kafeteria baru MPACCT pada Khamis. Tambahnya dengan penyediaan pelbagai perkhidmatan logistik di bangunan berkenaan dan disokong oleh sistem pengurusan yang mantap dan cemerlang, MPACCT akan dapat memainkan peranan pentingnya sebagai perkhidmatan sokongan asas sepenuhnya di kawasan ini. Bangunan baru tersebut telah siap dibina pada 15 Disember 2023. Sistem pengecaman nombor plat kenderaan atau LPR yang baru saja dilancarkan di Pusat Transformasi Bandar UTC Miri akan terus meningkatkan keselamatan awam dan aliran trafik di kawasan tempat letak kereta. Datuk Bandar Miri Adam Yee Siu Sang berkata, sistem tersebut juga akan turut memberi kemudahan kepada pengguna yang menggunakan kemudahan tempat letak kereta di Miri. It is a powerful technology that has many applications in law enforcement, toll collection, parking management and security. It will continue to be an important tool for improving public safety and traffic flow. LPR technology offers a more efficient, accurate and secure solution for parking facilities. With increased efficiency, improved security, and better user experience, LPR system is becoming the preferred choice and way forward for parking management. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran LPR di Pusat Transformasi Bandar UTC Miri pada Khamis. Sistem LPR yang mula dilancarkan sejak 1 Mei 2023 mendapat sambutan yang positif daripada orang ramai dan rakyat Brunei yang sering mengunjungi Bandaraya Miri. Sistem ini disepadukan sepenuhnya dengan aplikasi tempat letak kereta pintar Borneo Park Miri dengan pembayaran tempat letak kereta akan ditolak secara automatik dari aplikasi pemandu apabila keluar dari tempat letak kereta. Kesepaduan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi, malah turut mengurangkan kos serta menawarkan komuniti pengalaman tempat letak kereta mesra pengguna dan selamat. Dalam pada itu, Majlis Bandaraya Miri akan menganjurkan kempen cabutan bertuah bagi memberi ganjaran kepada pemilik kereta yang telah selesai membayar kompaun tertunggak
tempat letak kereta mereka. Dan Datuk Bandar Miri Adami Siusang berkata, tindakan itu untuk memberi galakan kepada pemilik membuat pembayaran kompaun yang tertunggak kepada MBM. This plan for the lucky draw for car owners without outstanding parking compound, it is the council's intention to recognize and reward car owners who have diligently paid all the parking, including parking compound. Yeah. So council feel that previously the methods that we use or the focus that we had was mostly on rewarding those who have not paid. Kempen tersebut berlangsung selama 3 bulan mulai 1 Februari sehingga 30 April untuk mempromosikan kempen inisiatif Pay Your Parking Outstanding 2.0 dan meningkatkan kesedaran tentang aplikasi Borneo Park Miri. Pemilik kenderaan yang menjelaskan bayaran kompaun parkir tertunggak dalam tempoh ini akan secara automatik menyertai cabutan bertuah dan berpeluang memenangi pelbagai hadiah. Hadiah pertama ialah sebuah motosikal Moderna Skris MR3, hadiah kedua TV pintar 50 inci dan hadiah ketiga ialah mesin basuh 10 kg dengan hadiah lain termasuk ketuhar elektrik, pengisar jus buah-buahan dan kupon parkir bulanan. Bertemu semula, Majlis Raja-Raja memberi sokongan kepada langkah kerajaan untuk meningkatkan tata kelola bagi membersihkan negara daripada amalan rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, isu meningkatkan tata kelola negara itu turut dibincangkan beliau bersama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar di Istana Negara pada Khamis. Ada raja, baik Negeri Sembilan, tu Yang di-Pertuan Agong, sekarang tadi saya menghadap panjang pagi tadi di Istana Negara, yang nampak sealiran dan mahu menyokong langkah-langkah peningkatan tata kelola dan membersihkan negara daripada amalan rasuah. Jadi saya fikir ini kesempatan yang baik dan kalau kita tidak lakukan, itu salahnya kita. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat pada program Penggerak Madani Peringkat Negeri Sembilan pada Khamis. Justeru beliau menyeru semua pemimpin serta penjawat awam bersama-sama memerangi rasuah dan menjadikan Malaysia sebagai negara contoh untuk meningkatkan martabat sebagai sebuah negara yang hebat. Isu semakan semula skim persaraan kaki tangan awam dan ahli politik akan dibahaskan di peringkat Kabinet terlebih dahulu dan dibawa ke Parlimen sebelum sebarang keputusan dilaksanakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia memerlukan tanggungjawab moral yang tinggi untuk melaksanakan perkara tersebut dengan alasan yang kukuh. Keputusan nak membatalkan sistem persaraan pencen dengan yang baru itu dibuat tahun dikemukakan tahun 90-an. Nasib baik belum laksanakan. Kalau laksanakan saudara dah tak dapat pencen sekarang ni. Tetapi okey, nak ditanya pula bagaimana orang politik? Orang politik sistemnya berbeza. Tetapi saya fikir munasabah kalau kita kaji sekali. Maknanya untuk penyawat awam, kalau ditiadakan, orang-orang politik pun ditiadakan. Tapi semua ini tertakluk pada kelulusan di Parlimen. Jadi ada orang kata, Anwar, are you sure that the MPs is prepared to legislate away their wealth? Well, it's a test. Kalau jadi besok, kalau Kabinet bersetuju, bentangkan, tak apa, saya bentangkan. Kalau kebetulan ahli Parlimen ada yang nak tolak, itu dia tolak. Jelasnya lagi, perbincangan dan pembentangan awal akan dilaksanakan bersama ahli-ahli Parlimen. Tegas beliau, isu untuk mengkaji semula skim persaraan kaki tangan awam ini telah disuarakan ketika beliau menjawat Menteri Kewangan pada tahun 1997, namun ia tidak dilaksanakan kerana ia bukanlah langkah popular. Pelaksanaan sistem My Subsidi Diesel dan Fleet Card yang bermula Khamis dijangka dapat memperkemas mekanisme penyasaran semula subsidi diesel negara.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Amizan Muhammad Ali berkata, projek rintis itu akan dijalankan selama 2 bulan sebelum dilaksanakan kepada keseluruhan industri. Projek rintis sistem kawalan diesel bersubsidi 2.0 SKDS 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan itu akan diuji melalui 6 syarikat pengangkutan darat barangan terpilih dan membabitkan lebih 3,700 stesen minyak seluruh negara. Dengan adanya dapatan tersebut, kita boleh berbincang dengan Kementerian Kewangan dan memaklumkan Kabinet tentang dapatan itu. Tetapi sebenarnya kita tidak menunggu sehingga 31 Mac. Sebaik saja program ini bermula, sekiranya ada perkara perlu ditambah baik, kita akan ambil tindakan serta-merta untuk memperbaiki. Yang penting apa yang saya sebut bahawa di peringkat KPDN by 1 April kita sasarkan, kita bersedia di peringkat sektor yang di bawah tanggungjawab KPDN. Jelasnya buat masa ini projek rintis SKDS 2.0 bagi sektor pengangkutan darat barangan hanya akan dilaksanakan di Semenanjung Malaysia. Saya akan turun ke Sarawak pada 9 hari bulan ini untuk berjumpa agensi penguatkuasa dan juga Kerajaan Sarawak dan kemudiannya Sabah untuk kita bincangkan apa kaedah untuk kita memperkukuhkan mekanisme kawalan dan penguatkuasaan sedia ada. Sebab kita tidak mahu bahawa kita biarkan begitu sahaja tanpa sebarang penambahbaikan. Walaupun tidak dilaksanakan Sabah Sarawak, tetapi hasrat kita adalah untuk kita perkukuhkan supaya aspek ketirisan yang berlaku termasuk penyeludupan ke seberang itu dapat kita tangani. Tambahnya, kerajaan sentiasa komited dalam memastikan keperluan sebenar sektor pengangkutan darat barangan bagi membantu mengurangkan kesan kos pengangkutan agar tiada kenaikan kos berganda khususnya kepada harga barangan. Masyarakat orang asli terus diberi ruang meningkatkan kemahiran keusahawanan dan vokasional. Inisiatif itu dicapai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara Perak Hydro Renewable Energy Corporation dan Koperasi Orang Asli Perak Berhad (KOAP). Majlis MOU tersebut melibatkan pertukaran dokumen antara Ketua Bahagian Tenaga Hidro Kecil Frank Zulkifli Abdul Khalid dan pengerusi KOAP Berhad Datuk Sukimi di Stesen Hidro Sungai Selim pada Khamis. Perak Hydro Renewable Energy Corporation yang merupakan anak syarikat G Capital Berhad komited menyediakan peluang pekerjaan seterusnya menaik taraf hidup komuniti yang terlibat dalam pembangunan stesen jawakuasa hidro miliknya. MOU tersebut akan memberi peranan kepada koperasi untuk melibatkan komuniti orang asli di sekitar stesen jana tenaga ini dan juga saya percaya di kampung-kampung lain di mana beberapa lagi stesen jana tenaga akan dibangunkan oleh J Capitals ataupun Perak Hydro dan sudah tentu akan melibatkan. Ketika ini, FREC memegang konsesi 49 sungai di Perak untuk membangunkan stesen jawakuasa hidro kecil. 3 stesen jawakuasa hidro sudah beroperasi membekalkan tenaga elektrik bersih kepada Tenaga Nasional Berhad melalui perjanjian pembelian tenaga boleh diperbarui REPA. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia atau FINAS akan melaksanakan kontrak standard melibatkan kru, pelakon dan penerbit yang mengandungi klausa terperinci berhubung isu kerja lebih masa. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, kontrak standard itu yang dilaksanakan pada tahun ini bertujuan menyelesaikan isu kerja lebih masa dan perkara berbangkit lain yang berkaitan dengan kebajikan pekerja di belakang tabir. Standard kontrak ini memang telah dibincangkan di peringkat atasan lebih kurang setahun yang lebih, 2 tahun lebih. Cuma saya rasa insya-Allah tahun ini kita boleh laksanakan. Dalam standard tersebut kita akan ada klausa-klausa seperti tangga gaji, klausa seperti waktu bekerja, tempoh waktu bekerja sehari dan juga dari segi insurans dengan package tersebutlah supaya pekerja-pekerja tersebut akan terlindung.
Beliau berkata demikian selepas program Bual Bicara bersama Ketua Pegawai Eksekutif Finas sempena Hari Kru Filem pada Khamis. Hari Kru Filem dianjurkan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia Profima bagi meraikan sumbangan pekerja filem dalam sektor kerjaya pembikinan filem atau televisyen sejak dahulu hingga kini. Azmi Saifuddin berkata beberapa perkara utama akan termasuk dalam klausa kontrak tersebut dan boleh dipakai oleh semua produksi atau projek yang membabitkan insentif Finas dan dalam industri. Tourism Malaysia giat menyusun strategi untuk mencapai sasaran lebih 5 juta pelancong dari China pada tahun ini. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Datuk Dr. Ahmad Abdul Ghaffar berkata, strategi itu termasuk meningkatkan kekerapan penerbangan dari China dan menggalakkan syarikat penerbangan baharu di negara itu untuk mempertimbang mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pilihan utama. Sedang berusaha juga di mana untuk pasaran-pasaran yang ada, terutamanya China, kita mensasarkan untuk satu penambahan dari segi frekuensi penerbangan. Jadi syarikat-syarikat penerbangan yang dah ada hari ini, kalau dulu dia 2 kali seminggu, mungkin kita sasarkan untuk jadi 4 kali seminggu. Beliau berkata demikian selepas program Bual Bicara bersama Ketua Pegawai Eksekutif Finas sempena Hari Kru Filem pada Khamis. Hari Kru Filem dianjurkan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia Profima bagi meraikan sumbangan pekerja filem dalam sektor kerjaya pembikinan filem atau televisyen sejak dahulu hingga kini. Azmi Saifuddin berkata beberapa perkara utama akan termasuk dalam klausa kontrak tersebut dan boleh dipakai oleh semua produksi atau projek yang membabitkan insentif Finas dan dalam industri. Pemerintah United Kingdom Raja Charles III dan Ratu Camilla menzahirkan ucapan tahniah kepada Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar sempena pengisytiharaan baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 Malaysia. Menerusi hantaran Suruhanjaya Tinggi British di Kuala Lumpur DX pada Khamis, Raja Charles turut menzahirkan harapan untuk menjalin kerjasama dengan Sultan Ibrahim bagi memastikan hubungan Malaysia-UK kekal utuh. Raja Charles berkata baginda masih ingat kunjungannya ke Malaysia pada 2017 dan berharap dapat mengulanginya pada masa depan untuk meraihkan hubungan rapat kedua-dua negara. Pada 2017, Raja Charles yang ketika itu adalah Putra Wales dan Ratu Camilla telah berkenan berkunjung ke negara ini sempena ulang tahun ke-60 hubungan diplomatik UK dan Malaysia. Sepanjang lawatan 7 hari itu, pasangan diraja berkenaan melawat beberapa lokasi di Kuala Lumpur, Perak, Sarawak dan Pulau Pinang serta mengambil bahagian dalam pelbagai acara penting. Sekian berita TVS untuk Gemini TVS Inspirasi Duniamu. Salam Sarawak Maju Makmur.